Jeritan Helen telah mengambil perhatian Sunny di dalam bilik tidur. Sunny menyangka ada perompak masuk ke dalam rumah. Dia dengan segera menghubungi polis minta pertolongan. Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memo dan Seram. Kes itu berlaku pada tahun 1996, lokasi di California, Amerika. Kes ini pernah menjadi sebahagian cerita di dalam filem atau drama di Amerika. April 1974, ada sepasang anak perempuan kembar, kakak bernama Sunny Han, adik perempuan bernama Gina Han. Mereka adalah orang Korea yang tinggal di Amerika. Mereka mempunyai muka yang sama, ketinggian yang sama, suara yang sama, hobi yang sama, dan lain-lain. Tidak lama kemudian, ibu bapa mereka bercerai untuk menamatkan perhubungan mereka. Maka anak kembar itu terpaksa berpisah mengikuti ibu bapa masing-masing. Selepas itu, anak kembar itu tidak pernah berjumpa selama 3 tahun. Beberapa tahun kemudian, anak kembar itu sudah berumur 12 tahun. Ibunya berjaya membawa anak kembar tinggal bersama di California. Pekerjaan ibunya sentiasa bertukar dan kewangannya tidak stabil. Tabiat buruk ibunya ialah suka menjudi di kasino. Sudah tentu ibunya kurang meluangkan masa untuk menjaga anak kembarnya. Apabila anak kembar berumur 16 tahun, ibunya menghantar anak kembarnya pindah ke rumah paman mereka. Maka paman itu mengganti ibunya terus menjaga kehidupan anak kembar itu. Seiring berjalannya waktu kemudian, anak yang kurang kasih sayang dari ibu bapa menyebabkan hati anak kembar itu mulai mengalami perubahan. Sikap cemburu dan sikap tidak mengaku kalah menyebabkan perhubungan adik-beradik ini semakin tidak rapat. Contohnya, mereka selalu berlawan siapakah mempunyai hadiah yang terbaik pada hari Krismas. Mereka juga selalu bersaingan dalam pelajaran di sekolah. Walaupun perhubungan mereka masih tidak rapat, tetapi persaingan mereka tidak sampai ke tahap serius. Pelajaran anak kembar itu sangat baik. Selepas mereka tamat sekolah, Sunny mendapat beasiswa meneruskan pelajaran di Laverne University. Gina pula menyertai Tentera Udara Amerika. Tujuan Gina ialah berharap boleh mendapat permanent resident Amerika dengan cepat. Semasa anak kembar ini masing-masing sibuk berusaha mencapai impian, perhubungan adik-beradik ini semakin tidak mesra. Malah mereka berjumpa tidak lebih dari 2 kali setahun. Latihan di Tentera Udara bukanlah perkara yang mudah. Latihan ketat itu telah membuat Gina sangat tekanan. Akhirnya, dia segera letak jawatannya dan tidak meneruskan impian sebagai tentera. Selepas Gina tinggalkan tempat tentera udara, dia terpaksa bekerja di kasino. Permainan kasino sangat menarik perhatian Gina. Lama-lama kemudian, duit Gina semua digunakan untuk menjudi di permainan kasino. Ketagihan menjudi menyebabkan Gina tambah kekurangan wang dan juga berhutang di mana-mana. Apabila Gina ingin menyelesaikan semua hutangnya, Gina mulai menipu dan mencuri kad kredit atau wang dari keluarga dan kawannya. Tingkah laku sedemikian menyebabkan saudara marah dan kawannya sangat marah. Semua orang pun mulai semakin menjauhi darinya. Kehidupan Sunny dan Gina sangat berbeza. Sunny suka menghabiskan wangnya untuk berpakaian cantik. Dia juga suka berjalan-jalan bersama kawannya. Selain itu, Sunny suka berpura-pura berlagak seperti orang kaya. Dia juga suka menggunakan kad kredit membeli barang kesukaannya. Tabiat ini telah menyebabkan Sunny berkelilingan hutang kepada bank. Pada suatu hari, Sunny ingin mencari wang untuk membayar hutang kad kredit di bank. Tiba-tiba, dia mencuri 1,300 USD dari beg kawannya. Malangnya, dia telah ditangkap oleh polis pada hari yang sama. Pembuatan Sunny tentang mencuri duit di sekolah telah membawa kecelakaannya. Tingkah laku Sunny dan keputusan pelajaran yang kurang memuaskan menyebabkan beasiswa Sunny telah dibatalkan
dan dia terpaksa keluar tinggalkan Eleven University. Selepas 4 tahun kemudian, adik-beradik ini bersetuju tinggal bersama-sama di sebuah rumah. Mereka berfikir kehidupan mereka akan menjadi lebih baik semasa tinggal bersama-sama. Malangnya, mereka tidak menyangka bahawa hubungan mereka menjadi lebih teruk dan huru-hara. Tabiat Gina yang suka mencuri lebih teruk daripada kakaknya. Selepas mereka tinggal bersama-sama, Gina mula mencuri barang-barang kakaknya. Lama-lama kemudian, Sunny tidak tahan dengan tabiat buruk adiknya. Kejadian ini menyebabkan hubungan mereka berdua semakin lama semakin bermusuh. Sudah tentu mereka selalu bertengkar dengan tidak berhenti. Akhirnya, Gina tidak tahan dengan kata-kata sindiran dari Sunny. Tidak tahu apa ceritanya, Gina telah melapor polis menangkap kakaknya. Kejadian ini telah menyebabkan Sunny ditahan di balai polis selama 72 jam. Semasa Sunny tiada di rumah, Gina mengambil kesempatan mencuri kad kredit, kad pengenalan kakaknya dan juga kereta BMW kakaknya. Dia juga menghabiskan duit simpanan kakaknya untuk membeli belah. Apabila Sunny dibebaskan oleh polis, dia terkejut Gina telah mencuri duit dan kereta BMW-nya. Kelakuan Gina menyebabkan kemarahan Sunny. Akhirnya, Sunny membuat keputusan untuk membalas dendam kepada Gina. Semasa dia berjaya mencari lokasi Gina, Sunny terus menumbuk beberapa kali di muka Gina. Selepas itu, Sunny segera menghubungi polis dan mengatakan bahawa Gina telah mencuri kad kredit dan BMW keretanya. Akhirnya, Gina telah dijatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan. Semasa Gina di dalam penjara, kemarahan Gina telah menimbul niat membunuh kakaknya. Selepas Gina dibebaskan dari penjara, Gina segera datang ke San Diego untuk melaksanakan rancangan yang menakutkan. Akhirnya, Gina menemui 2 pembunuh remaja orang muda. Mereka ialah John 16 tahun dan Archie 18 tahun. Tidak tahu bagaimana Gina berkomunikasi dengan mereka. Mereka rela mengambil wang sebanyak $100 untuk membunuh Sunny. Menurut rancangan Gina, selepas 2 remaja itu berjaya menculik dan membunuh kakaknya, Gina akan menukar kad pengenalan kakaknya supaya Gina boleh menggunakan nama kakaknya mendapat kehidupan yang baru. Pada 6 November 1996, John dan Archie sedang curi-curi membawa senjata mereka. Mereka terus pergi ke apartmen Sunny. Pada masa itu, John dan Archie berpura-pura berlakon seperti jurujual majalah supaya mereka boleh masuk ke dalam rumah. Gina pula bersedia berada di dalam kereta. Apabila John dan Archie menekan lonceng pintu, mereka tidak menyangka orang yang membuka pintu itu ialah Helen Kim. Helen Kim adalah rakan baru yang tinggal bersama Sunny. Apabila Helen ternampak pintu luar itu ada 2 orang lelaki yang membawa senjata, dia terus menjerit dan berlawan dengan John dan Archie. Jeritan Helen telah mengambil perhatian Sunny di dalam bilik tidur. Sunny menyangka ada perompak masuk ke dalam rumah. Dia dengan segera menghubungi polis minta pertolongan. Dalam pertengkaran, salah seorang pembunuh masuk ke dalam bilik menangkap Sunny. Mereka berjaya mengikat Sunny dan Helen di bilik air. Selepas itu, salah satu pembunuh menyuruh kawannya pergi ke kereta mencari Gina. Pada saat itulah, Sunny baru mengetahui adiknya Gina yang merancangkan plot ini. Nasib baik, Sunny awal-awal menghubungi polis. Polis sempat menangkap kedua-dua pembunuh di tempat kejadian. Sebaliknya, Gina sempat melarikan diri dari rumah kakaknya. Tidak lama kemudian, polis berjaya menangkap Gina dan membawa dia ke balai polis. Kes ini, semua wartawan dan polis menggelarkan Gina adalah The Evil Twin kerana merancang untuk membunuh kakak kembarnya di Elvin pada tahun 1996. Akhirnya, bukti pembunuhan Gina, John dan Archie adalah muktamad. Rekod Gina yang pernah menghasut remaja yang di bawah umur membuat kriminal, plot pembunuh Sunny, rekod penjara dan lain-lain. Rekod ini menyebabkan Gina telah dijatuhkan hukuman penjara selama 26 tahun. Archie dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun.
John yang masih di bawah umur, dia dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. As though your mother had abandoned the both of you? Yes. In times like that, who was it that you turned to? Who was it that you got support from and comfort? Jackson Howell. Tina. Terima kasih menonton video hari ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe, like dan share out video saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Moga berjumpa lagi di lain cerita.